واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, Alhamdulillah kita jumpa fast track. Hari ni baca apa? Idaman penuntut. Idaman penuntut, Ustaz? Betul eh? Muka surat 18. Betul? Betul, Ustaz. Lain daripada kulit. Dari kulit. Okey. Okey, sambung ni dalam kulit. Yap. Okey ni. Ini muka surat 18. Apakah yang lain daripada kulit? Dia sebut sini satu persatu. Bulu bangkai. Ingat perkataan ni. Bulu tapi bangkai. Bukan bulu. Bulu bangkai. Tulangnya. Ini kan apa? Bangkai. Bangkai. Woi, daripada depan sekejap tu dah lompat masuk dalam bilik. Terbang ni. Tulang bangkai. Kukunya. Ini apa? Bangkai. Nya ni semua bangkai. Jadi elok tulis tulang bangkai, kuku bangkai. Gitu lah tulis. Tanduk. Tanduk bangkai. Apa makna bangkai? Tulis sini nota. Yang dikatakan bangkai. Ni nak kena faham ni. Apa dia bangkai-bangkai ni? Binatang. Ada sini kan dia punya ni. Ustaz ada kat bawah tu, Ustaz. Yang dikatakan bangkai ialah binatang yang hilang nyawanya. Yang dikatakan bangkai, nanti kuku harimau contoh. Yang dikatakan bangkai, satu contoh pula. Binatang yang hilang nyawa. Kalau binatang tu tak hilang nyawa, masih hidup, bulu dia taklah bangkai. Kecuali anjing dan babi. Faham? Kalau binatang tu masih hidup, kita pegang bulu keledai. Walaupun keledai tak boleh makan. Kita pegang bulu rimau. Rimau pun tak boleh makan. Kita pegang bulu ayam. Ayam boleh makan. Tapi sebab binatang tu masih hidup, tidaklah dinamakan bangkai. Ini binatang yang hilang nyawanya. Hilang nyawa ni kita kata binatang yang dah mati lah. Binatang yang mati. Yang dengan tiada disembelih. Yang atau kata disembelih, atau kata yang disembelih tanpa ikut aturan syarak. Apa contoh sini?
Lepas tu kalau orang tak faham ayam mati kena lengit, kena langgar lori, bulu dia tu kalau kita pegang kita potong tangan. Kenapa? Dia mati kena langgar lori. Jadi matinya tu dinamakan bangkai. Kalau ayam tu kena sembelih, kita pegang bulu dia, itu bukanlah bangkai. Sebab dia kena sembelih dengan betul. Jadi bangkai ni apa? Bangkai ni yang binatang yang hilang nyawa. Ha, itu ni. Dia tak disembelih. Yang disembelih tapi ikut tanpa ikut aturan syarak. Contoh seperti binatang ya. Ustaz tak baca habis kat atas tu. Ya, kasih pertanyaan tu kita ulang balik. Binatang yang tiada halal dimakan. Dia sembelih walaupun ikut aturan syarak. Binatang yang nyawa sembelih sampai ikut aturan syarak. Contoh binatang yang tiada halal dimakan. Walaupun disembelih ikut aturan syarak. Contoh disembelih keledai. Ikut aturan syarak. Urat-urat diputus apa semua, dia tetap bangkai. Kenapa? Binatang itu tiada halal dimakan. Tu. Umpama keledai baral, tulis umpama tak apa. Umpama keledai. Dia tak makan. Atau dua contoh. Dua contoh apa dia? Binatang halal dimakan. Tetapi kaedah sembelihan ada ikut aturan syarak. Seperti dalam kitab dia kata, sembelih dengan tulang atau sembelihan orang Majusi. Kafir, orang kafir ni. Atau sembelihan orang dalam ihram pada binatang buruan. Orang dalam ihram ni tak boleh memburu. Ini ada contoh. Ini ada contoh ni. Ini kat atas tu. Ni. Contoh kuku harimau. Kuku harimau tu, kalau dia dekat rimau tu, rimau ni masih hidup, tak adalah tak adalah najis. Kenapa? Dia bukan bangkai. Tapi bila harimau ni mati, kuku dia orang ambil, orang buat rantai, orang buat apa, walaupun kuku tu dia basuh, tak boleh sebab dia najis. Kenapa? Bangkai.
semuanya tidak suci dengan disamak. Samak ni bukan samak dengan tanah tu. Samak ni dibersihkan sampai yang kita belajar lah. Dibersihkan sampai hilang bau dia, hilang lendir dia, hilang daging-daging dia, hilang bulu dia. Kalau lah kita katakanlah kuku rimau ni dia dah mati, orang cabut, dekat kuku tu ada daging, walaupun dia buang daging-daging ni yang boleh menyebabkan dia busuk, tetap tidak boleh. Kenapa? Rimau ni bila dia mati, dia bukan mati dengan sembelih. Kalau disembelih sekalipun, dia bukan binatang halal dimakan. Jadi mati ni adalah bangkai rimau. Bangkai rimau, kalau kulit boleh ambil, boleh cuci sampai hilang bau semua, boleh pakai. Tapi lain daripada kulit, tak boleh. Contoh lagi apa? Kuku helang. Semuanya najis yang dengan samak. Nak tanya apa? Ustaz, nak tanya Ustaz, yang dulu-dulu punya orang Ustaz, dulu-dulu lah tahun 70-an, tiada rumah kampung, banyak yang kepala rusa Ustaz, dia boleh kepala rusa tu dengan tanduk rusa dia semua tu Ustaz. Tak boleh, tanduk tak boleh. Sebab dulu era 70-an, 80-an memang ada tiap rumah kampung. Memang ada. Tanduk rusa ni, tanduk rusa, kalau rusa tu disembelih dengan betul, tanduk dia boleh ambil. Kenapa? Rusa boleh makan. Kalau rusa ke dalam kalori, dalam kita, orang racun, dia mati macam tu, kena wabak, dia mati. Tanduk tak boleh ambil. Kenapa? Dia dikatakan bangkai. Bangkai tu bangkai. Kenapa bangkai? Dia tak sembelih dengan betul. Rusa ni halal makan. Kalau sembelih dengan betul, tanduk boleh ambil. Okey Ustaz, okey Ustaz. Yang tak boleh, jadi bangkai. Bangkai maksud apa? Dia sembelih tak betul atau dia tak mati kena sembelih. Ada orang racun ke, dia keluar kat jalan raya, orang langgar dia mati. Maknanya dia hilang nyawa tanpa disembelih dengan betul. Jadi kalau ada kat rumah kampung, orang kampung tanya kita, boleh ke saya simpan tanduk ini? Apa yang jawab? Tak boleh lah sebab najis Ustaz. Tak, nak tanya dia, rusa ni sembelih tak sembelih? Yelah, tapi kalau kata tak sembelih, tak sembelih adakah najis lah. tanduk tu maknanya nak kita sentuh je najis lah maknanya. Najis lah, pegang pun najis. Walaupun dia kering ke apa ke. Walaupun dia kering. Benda tu najis lah. Benda tu najis. Sebab kita dah cakap dulu tangan kita ni bukan kering. Kenapa tak kering? Sebab bila kita pegang gelas, ada cap jari. Lepas tu kalau orang bunuh-bunuh orang kan, boleh ambil cap jari dia sebab tangan ni bukan kering. Sebenarnya hakikat dia bukan kering lah. Kalau rusa tu disembelih dengan betul, maka tanduk tu taklah najis sebab dia bukan bangkai. Kenapa? Bangkai ni takrif dia binatang yang hilang nyawa dengan tiada disembelih iktiraf syarak. Atau binatang ni diiktiraf syarak tapi binatang tak boleh makan. Sembelih keldai elok betul. Putus urat pun betul. Dengan pisau betul. Syarat sembelih betul. Tapi keldai tak boleh makan. Dia mati jadi bangkai. Tetap bangkai. Rusa ni dia boleh makan. Tapi kalau sembelih dengan elok, tak dia bangkai. Tak nak membangkai. Kalau sembelih tak elok, pun nak bangkai. Salah sembelih. Mati gelanggar. Faham tak ni takrif bangkai-bangkai ni? Jadi kalau dia simpan tanduk, nak tengok tanduk ni rusa, okey, rusa boleh makan, dia sembelih tak sembelih. Tengok dekat bawah, nombor 2, termasuk dalam lain-lain, gading gajah. Dia cakap gading gajah ni. Tapi saya tak tahulah, saya tak pernah jumpa. Tapi memang ada kot. Pernah jumpa tak awak gading gajah? Tak pernah, tapi dah gambar ada Ustaz yang dia buat trompet tu Ustaz. Ini bukan buat trompet. Nombor 2, bawah sekali tau. Kitab tu kat bawah. Gading gajah.
ramai orang buat paip rokok daripadanya. Buat paip gading gajah. Dia merasa megah mempunyai gading gajah. Sepanjang hari ia melolom najis. Tu melolom tak? Menyedut dah. Bukan menyedut, mengolom. Tu mengolom. Kemam. Kulum. Kemam. Kemam. Orang isap paip kan dia begitu kan. Dia paip ni begini. Ini gading gajah. Orang dulu orang kaya-kaya kot tak tahu lah. Ni. Paip tu gitu. Jadi paip ni dia ada macam serombong. Sampai tengok-tengok lah. Selalunya saya tengok dulu budak-budak isap dulu. Kat ITM lah budak isap paip. Dia masuknya tembakau. Dia bakar tembakau. Lepas tu dia tutup dengan kotak mancis. Jadi dia buka sikit bagi udara. Dia gitulah. Jadi dia mulut ini mengolom najis. Kenapa? Bangkai gading gajah ni dia najis. Kenapa? Gajah tu boleh makan. Ustaz, kalau macam kita main capte dulu-dulu Ustaz. Kenapa? Capte. Kenapa? Capte. Capte apa? Capte yang macam yang kita main bulu apa nama tu, bulu ayam tu. Oh, bulu ayam. Macam Yang main sepak takraw tu lah. Kan Main capte sepak takraw. lain Ustaz. Lebih kurang lah. Ustaz tak pernah main. Well, saya orang Kuala Lumpur. Saya tak tahu capte. Singapore Ustaz. Oh, tahu main capte tu. Capte? Tak tahu Ustaz. Bulu ayam diikat. Dia jadi macam bola takraw. Jadi betul tak? Bukan. Dia macam bulu ayam, bawah dia tu, tapak dia tu getah. Habis buat apa? Main macam mana? Lepas tu kita main dengan tapak kaki kita ni. Yelah macam main takraw lah. Betul lah. Dia lambung-lambung. Lambung. Main capte nama dia tu. Ya, capte. Saya cakap Ustaz capte tadi. Ustaz tak faham. Capte. Saya orang bandar, saya tak main capte. Saya tak tahu capte apa. Tapi saya pernah tengok orang main kat YouTube lah. Dulu kat orang baru pun main orang capte ni. Tapi tak bagi capte lah, bagi apa tak tahu lah. Dia bulu ayam ni, dia gabung-gabungkan. Lepas tu bawah ni dia letak gabus tau. Gabus bukan macam gabus Ustaz, bukan gabus. Getah. Dia kaitan getah bagi bulat. Jadi dia main macam sepak takraw tu tau. Bukan main lipat-lipat tak, bukan main gulung-gulung. Gulung tu tak, takraw gulung. Bukan tu, dia cuma main lambung-lambung. Dia lepak gitulah tapak kaki dia. Timbang Ustaz, timbang. Timbang. Macam ni capte, and then main macam ni. Dia punya cara main macam ni. Sini kan? Yelah macam main takraw lah. Macam main takraw bulatan. Itu paksa tu. Oh, jangan tertelepon kau datang ni tunjuk capte. tak puas hati betul. Jadi soalan ni bulu ayam. Bulu ayam tu, kalau bulu ayam tu diambil daripada ayam yang disembelih, capte tu tak najis lah. Kalau ayam tu mati, dia ambil, dicabut, tu najis. Kenapa? Dia hilang nyawa tanpa disembelih mengikut syarak. Saya orang Kuala Lumpur, saya main monopoli. Ustaz. Ustaz, kalau misalnya kan, gading gajah tu, gading gajah, lepas tu dibuat macam bekas bunga. Tak boleh. Tak boleh juga. Ustaz kata kalau disamak kemudian boleh tak Ustaz? Tak, disamak tu kulit. Oh, kulit. Ini bukan kulit. Oh. Ada orang buat bukan bunga. Oi, mahal. Ayah saya bawa dari Afrika. Masa dia jadi Afrika mungkin. Afrika dia memang bawa. Tapi harga dia sangat mahal lah kot. Tak tahulah dia ambil. Dia dapat daripada pemburu haram. Mungkin lah kot. Masa dia jadi asli. Dia ada smuggle market tau. Tapi kadang bukan purely. Ini nama capte. Ni nama dia. Oh, ada jual eh. Dia kadang-kadang dia bukan purely gading tau.
Gading ni kalau purely sangat mahal. Dia ada campur-campur lah. Mungkin ada campur gading. Gading ni, dia orang buat gading ni sebab gading tahan. Ada orang buat patung. Kalau orang Melayu dulu dalam kitab kata, dia buat pipe. Jadi itu yang Ustaz pengarang kitab kata. Dia bangga dia ada pipe daripada gading gajah. Dia tak sedar dia melolong najis. Kenapa? Sebab pipe ni orang kaya Ustaz. Pipe ni orang kaya je Ustaz. Orang kaya je guna pipe ni. Dulu orang miskin-miskin mana isap pipe gading gajah. Dia isap pipe yang dia beli kat luar tu berapa puluh ringgit je. Atau dulu kalau orang miskin isap rokok tembakau Cina keluar asap berbunga-bunga itu. Tahu rokok daun tu? Tahu? Itu kalau orang makan dulu kan orang perempuan isap tau. Makcik-makcik ni. Dia ambil tembakau, dia masuk dalam, dia gitu lah. Begitu. Jadi rokok daun ni dah bergulung dengan tembakau, dia isap tu lah. Dulu tembakau cap tembak. Ingat tak? Tembak dalam tin. Ya Ustaz. Kalau kat kampung kan, tin ni dekat bendul bersusun. Panjang pula umur atuk tu siapa? 80 tahun. 90. Kampung mana Ustaz nampak tu? Ada. Kat kampung ada dulu. Kat sini pun dulu. Rumah sini. Ni rumah Pak Lang saya pun ada ni tu. Pokok tembak tu. Yang dalam kotak tu. Dia susun kat bendul tu. Sampai nak roboh dia buang. Pokok tembak tu tak apa pokok tembak. Pokok tembak tu kotak dia warna apa Dia orang naik kuda Hijau putih Ustaz, hijau putih. Hijau putih. Jadi gambar orang tembak. Tu panggil pokok Ya, tembak. tembak. Naik kuda apa tu? Kalau yang isap pipe pakai gading ni memang bukan jalan orang lah, kaya. Macam ni. Ni selalunya orang bawa masuk oleh mereka. Malaysia ni gajah tak ada. Gajah dia kecil-kecil, tak ada gading. Ada gading yang besar-besar ni. Mereka ambil cara haram ke tak tahulah. Mereka buat. Jadi gading tu, dia najis. Bila binatang tu mati. Kalau binatang tu hidup, kita pergi zoo, kita pegang gading, tak najis. Kenapa? Dia belum hilang nyawa. Kalau dia dah mati, kita pegang, itu najis. Walaupun dia samak, tarik daripada dia punya badan tu, bagian-bagian yang kena kat daging tu, dia basuh-basuh. Sampai tak ada bau, tak ada apa. Masih lagi dikatakan najis. Kenapa? Dia bukan kulit. Hanya kena faham. Kalau kulit gajah, dilapah, dibasuh-basuh, direndam dengan kita bagi atori, benda-bendanya kelat, maka tak ada bau, bolehlah kulit gajah tu nak buat baju ke, nak buat tali pinggang ke, nak buat apa, boleh. Kenapa? Dia kulit. Tapi lain daripada kulit, tak boleh. Apa lagi orang buat Tanduk. Kulit buaya Ustaz? Kulit buaya macam mana lah? Kulit buaya boleh. Beli kulit. Kalau Bagi kulit kulit. boleh. Kulit boleh. Yang atas ni, kulit suci disamak kan atas ni kita belajar kan. Ustaz, habis tu pegang macam mana Ustaz? Ha? Kalau nak pegang macam mana lapik tangan? Dekat rumah saya. Balut lah. Boleh pegang lah Ustaz ya dengan ni. Tak jadi hal lah. Balut lah. Balut dengan kain ke balut. Balut lah. Balut. Kalau gigi buaya, najis tak? Kulit buaya boleh buat tali pinggang, boleh buat handbag. Najis Ustaz. Gigi? Najis rasanya. Najis lah gigi. Sebab apa dia kuku, tanduk, kuku. Tanduk, semualah gigi. Saya pergi Sabah, saya pergi Mabul, masa pergi kerja lah, bukan pergi jalan. Ada gambar diorang gantung bangkai ikan piranha. Gigi dia 6 lapis. Tu 6 lapis tak? Ni gigi. Lepas tu ada 5 lapis kat belakang. Gitu. Ada gambar tu dengan kawan-kawan Selcom lah ambil gambar. Lepas tu kalau ikan piranha ni kau dia makan, sekejap je.
hilang. Dia ada 6 lapis gigi. Kalau gigi dia dah rongak, gigi kedua dia, lapis kedua ada kat belakang tu. Tapi dia berjarak lah, dia berjarak. Dia macam ni jarak dia. Dia gigi dia, gigi. Kalau pergi kat Pulau Mabul ada, berulat hijau lah. Tapi piranha ni boleh ke makan? Dia binatang laut yang tak boleh makan, yang beracun. Saya tak tahulah piranha ni beracun tak beracun, saya tak tahulah. Binatang yang tak boleh makan beracun. Tapi macam dekat Sarawak, diorang buat apa tu? Ikan apa tu? Ikan buntal Ustaz. Ikan buntal. Ikan buntal ni beracun tau. Tapi dia ambil, tapi- dia rendam dengan apa, dia boleh, dia masak apa tu? Sebut dah lupa lah. Main. Apa? Umai. Kalau orang Sarawak dia pandai sebut. Apa tu? Umai ke? Kan Umai? Apa? Umai. Umai. Yes, umai. Umai. Umai ni kadang-kadang dia buat ikan buntal. Dekat kita kat sini makan petai. Tadi dia makan di kedai Minang tu. Dekat mana Ustaz? Ayah putih. Ayah boleh makan kedai Minang? Oh, ya. Rabu. Air Rabu. Makan jengkol. Oh, jering. Jering. Ada kedai Minang tu yang kat belah kiri tu. Turun sampai Nanding tu ada belah kiri tu. Ayah apa tadi? Kita sini makan jengkol, orang Minang. Kita sini makan petai. Kalau dekat Sarawak, mereka ada satu ulam yang popular yang tak ada dekat tempat lain. Dia banyak ada kat Sibu. Tahu tak ni apa, buah apa nama dia? Buat dabai. Buah dabe. Dabai. Orang Sarawak panggil dabai ke dabe? Dabe. Dabe. Kita panggil, orang panggil dabe. Kita panggil dabai. Jadi kat kedai-kedai ni, ada buah-buah macam warna purple hitam kecil macam tu. Gaya kalau pergi, rasa biasa je. Tapi sebab dah sampai Bintulu, Sibu yang banyak. Kedai makan Melayu-Melayu ni, diorang ambil tu dicecah dengan, kadang makan gitu je. Kadang cecah dengan ada sambal dia. Buah dabi. Kalau umai ni, kadang-kadang dia pakai ikan buntal. Kadang-kadang dia pakai ikan tenggiri. Jadi, kalau racun itu telah dibuang, boleh makan. Tapi kalau makan ikan itu beracun, tak boleh makan. Ini kalau dari segi ikan lah. Kata orang, ikan yang belang-belang, dengan aquarium tu, cantik tu. Kenapa nama tu? Lalu orang buat hiasan tu. Kat Batu Karang Discuss. kan. Apa? Tiger apa. Discuss Kenapa ke? nama? Dia kalau orang kata lah, saya tak tahulah. Dia kata ikan tu beracun. Tapi ikan tu dia tak besar, dia boleh besar macam ni je. Apa nama dia? Discuss apa nama dia? Discuss. Discuss. Kuning hitam. Kuning hitam, ada warna merah, ada warna ni. Tu orang kata beracun. Jadi kalau kita tahu ikan yang beracun, maka hukum dia adalah haram dimakan. Sebab dia menguri mudarat. Jadi kalau orang katalah, orang dulu kan dia suka pakai baju ketat, lepas tu dia buka butang. Lepas tu pakai apa? Lantai kecil. Lantai kecil, lepas tu taring gajah. Taring rimau. Kuku limau. Tak bohong lah tu. Mana kuku limau tu? Tak plastik apa dia gantung. Limau punya kuku senang tak dapat. Limau macam kucing tu. Kucing ada banyak beribu-ribu ekor. Limau ni berapa ekor je dalam Malaysia ni. Berapa ratus ribu je. Nak jumpa payah limau ni. Dia orang kata tu kuku limau. Bukan kuku limau. Benda tu plastik. Dulu masa saya sekolah tu, budak-budak beli kat Plan Street nak jual. RM5 tu. Dengan tali. Dia tali hitam tu. Orang dulu kan suka ambil gambar. Pakai tu. Kuku limau. Ni butang ni. Buka. Budak raget Ustaz. Budak raget. Ragat. Buka. Meja pakai. Gambar pro. Ni. Lepas tu pakai spek gading. Beli dengan budak dadah RM5. Lepas tu orang sana. Orang sana. Kamera sini pun orang sana. Itu lepas tu masuk hantar gambar. Kembang setaman. Kelakar tu dia pakai orang kata kuku limau. Kuku limau tu.
Starling Street RM5 pergi beli. Dulu ada budak sekolah pakai, cikgu rampas. Sekolah mana pergi hantai kan. Pakai spek gading. Budak dadah jual kat masjid. Bang, original bang, RM20. Tak nak, RM5 boleh? RM5 dah. Budak dadah kan tak ada duit. Pakai pergi sekolah. Spek gading. Hitam. Kalau kita kenal tu bila hati lah. Pakai kasut pungkiong. Lepas tu pakai seluar hijau, pakai beg KT Pacific. Itu yang handsome habis tu. Kalau betul kuku rimau, najis. Tak kira lah dah basuh ke, dah apa ke, dah gini ke, dah gitu ke, najis. Saya dulu pergi dekat kerja, pergi Daman Laut. Daman Laut ni dia macam dekat Langkawi, tapi dia private island. Dia bukan orang awam tak boleh masuk. Dia nak masuk tu kena ada surat. Dia private island. Memang sangat cantik. Dia jaga lah. Masa saya datang tu, orang budak yang jaga sana, dia kata semalam baru, dia kata menteri sampai jadi kat sini. Dengan kawan, dengan keluarga lah. Memang private island. Saya dah pergi tu rasanya 2-3 kali lah saya masuk. Kita kena, sebab kita ada station kat sana kan. Jadi nampak burung elang tu atau pokok. Burung enggang. Nampak enggang atau pokok. Bila dia terbang, bulu dia jatuh. Saya dah belajar lah, tapi saya seronok tengok enggang ni, saya ambil lah. Saya pegang, saya tak nampak. Lepas tu saya fikir, enggang ni tak boleh makan. Bila dia tak boleh makan, benda yang keluar daripada badan dia, najis. Kalau boleh makan sekalipun, benda yang keluar dari badan dia, kalau boleh makan, tak najis. Kalau tak boleh makan, najis. Seperti bulu kucing. Ada pun anak kambing atau seumpamanya dalam perut ibunya yang disembelih, anak kambing atau umpama apa? Anak lembu, anak kerbau, anak unta yang disembelih dan dikeluarkan di dalam peti mati. Tidak payah dikecualikan daripada podan bangkai kerana ibunya. Bukan mati dengan sebab yang lain. Kita sembelih mak dia bunting, sembelih, tengok dalam tu ada anak kambing mati. Jadi matinya termasuk dalam sembelih yang ditiraf oleh syarak, halal dimakan, dia bukan bangkai. Kita nak buat kekah, tapi kalau orang jual lembu, dia takkan jual lembu bunting. Kecuali dia tak tahu lembu ni bunting. Kalau lembu ni bunting, dia takkan jual, dia rugi. Dia bagi kita lembu tak bunting, dia jual. Katakanlah dia jual-jual lembu tu bunting. Kita lapar tengok ada anak lembu. Anak lembu tu juga halal dimakan. Kenapa? Dia mati dengan sebab mak dia kena sembelih. Tapi kalau dikeluarkan dari perut ibunya, dia dapati itu ketika itu hendaklah dilihat atau diperiksa. Kalau kita lapar, dia keluar dari perut mak dia, tengok keadaan. Sekiranya ia hidup secara nyawa ikan, hayat mazbuh. Faham tak nyawa ikan? Lapar dia perut dia ni macam cungap, macam nyawa ikan nak mati. Halal juga dimakan dengan tidak payah disembelih. Dan sekiranya betul dia nyawa ikan, bila kita lapar dia keluar nyawa ikan, lepas tu dia mati. Maknanya tak payah sembelih, boleh makan anak tu. Anak kambing tu boleh makan macam biasa. Kalau dia keluar hidup hayat mustaqirah, kenalah disembelih anak kambing tu. Kalau dia keluar ni, dia meronta, maknanya dia kuat. Anak kambing tu, mak dia dah mati, dia boleh. Anak kambing tu boleh makan. Kenapa? Mustaqirah. Sebab tu dalam hukum syarak, kalau 4 orang, belasah seorang sepak, seorang tumbuk, seorang tunjal kepala, tiba ada seorang ni, dia ambil kayu, dia pukul, mati. Jadi 4 orang ni, siapakah yang dikenakan hukuman membunuh? Yang pakai kayu tu, Ustaz. Yang pakai kayu tu. Menggunakan senjata yang boleh membunuh tu, Ustaz. Atau dia tumbuk, 4 orang tumbuk. Dia boleh melawan lagi. Lawan. Orang terajang, dia melawan lagi. Tu orang lagi pukul dia, tumbuk, dia melawan lagi.
Orang ni datang, dia bagi perumbuk dia besi tak tahu, perumbuk tu. Dia pakai, orang tengok tak dulu orang bergaduh pakai tu. Buku 5 Ustaz, buku 5. Kelima. Buku 5. Dia ambil buku 5 tu, dia bagi, pum, turun budak ni jatuh, dia tengok macam nak mati, nyawa ikan, pum mati. Jadi budak yang akan kena hukuman dalam hukum syarak ialah yang buku 5 tu. Kenapa? Orang lain pukul, dia mustakirah. Orang datang terajang, pum, tiba dia masbuh. Dia macam tercungap, sesak nafas, mati. Budak ni kena. Yang 3 ni tak kena. Yang 3 ni kena hukum lain lah. Jadi dalam kes pembunuhan, pukul orang ramai-ramai, siapa kita kena nilai, siapa yang menyebabkan dia kena pukul, menyebabkan dia tiba-tiba dia jadi masbuh. Ni dalam undang-undang Islam lah. Dalam bab jenayah. Saya dulu kata yang ada budak tu. Kata juga saya. Dia 4 orang. 4 dia pakai sini. Jadi benda tu macam berbintang itulah. Kalau kena muka memang rabak. Dia tengok ada budak pegang. Suka pegang lah. Kat ATM tu jarang budak bergaduh. Tapi kalau kena dapat tangkap pun bergaduh pakai tu, dia kena buang sekolah. Jadi dia nak tengok. Sebab tu ada kalimah mustaghfirah, ada kalimah masbuh. Dia ikat budak ni. Disepak. Budak yang datang dia bully tau. Sepak. Kalau seorang budak sepak tu dia masih boleh berdiri. Dia walaupun sakit dia masih boleh berdiri. Jadi dia hidup lagi mustaghfirah. Sekali ada budak datang daripada atas katil asrama, turun, pong, tumbuk. Tiba dia sesak nafas. Budak ni akan kena. Kenapa? Budak dia yang menyebabkan dia berada dalam keadaan masbuh. Itu undang-undang syarak. Bukan semua budak kena hukum. Tapi yang kena hukum sebab membunuh dengan sengaja ada budak yang pukul dia menyebabkan dia jadi masbuh. Tapi kalau undang-undang dunia Ustaz, 4-4 kena Ustaz. Orang ni 4 kena. Orang ni 4 kena. Tapi kena pun penjara. Kalau ikut orang yang bunuh orang hukuman dia bukan penjara. Hukuman dia kalaulah waris itu tidak memaafkan, dia kena hukuman mati. Dia kena hukuman macam mana mati? Bergantung. Dia pancung. Ustaz, lagi 5 minit isyak Ustaz. Okey, dah lah. Ada pun bangkai anak Adam, manusia, hukumnya suci termasuk rambut, kuku dan tulang. Maksudnya kalau kita pegang, boleh terus sembelih. Sembelih apa? Kalau anak kambing tu dia lapar, dia hidup cergas. Hidup cergas, anak kambing dalam perut tu, hidup cergas, akan sembelih. Kalau masa lapar anak kambing dalam perut tu, dia nyawa ikan atau dia dah mati, atau nyawa ikan sekejap lagi dia mati. Macam sembelih. Ini kes anak kambing dalam perut ibu dia lah. Okey. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua? Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah, terima kasih.